So jadilah, okay, you nak bersara, nak ada berapa? Oh, saya nak ada 3 juta. 3 juta. 3 juta. Mana datang 3 juta? Kan? Petik. Main petik je. Okay, 3 juta. So you want to understand how much do you need. Apabila anda faham berapa banyak duit yang anda perlukan, then you can set a target, set a goal. Okay, set a goal. Kalau anda nak tahu apakah pelaburan yang sesuai untuk anda jadikan pelaburan untuk persaraan, tabung persaraan anda. Sebab kebanyakan daripada kita suka fokus pada short term gain, iaitu keuntungan yang boleh dapat sekelip mata, depan mata kita. Tapi kita lupa sebenarnya, true wealth ataupun kekayaan yang kita nakkan itu adalah kekayaan untuk tampung persaraan kita nanti. Sebab semua orang makin lama makin tua. Itu hakikat, itu kenyataan, betul? Dan anda tidak mahu kerja sampai bila-bila. Tak ada siapa yang nak kerja sampai bila-bila, melainkan anda memang buat sesuatu benda yang anda sangat-sangat minat lah. Macam bekas Perdana Menteri kita, Tun Mahathir. So wallahualam, mungkin anda suka gila dengan pekerjaan anda sanggup kerja sampai tua, sampai bila-bila. Rata-rata daripada anda mungkin saya percaya anda semua nak pencen awal. So sejauh mana kita nak fokus pada return yang kita boleh dapat dengan cepat, kita pun kena fikir juga tabung persaraan kita. Sebab apabila kita pencen nanti, kita makin tua, peluang pekerjaan kita makin sikit dan kita ada banyak komitmen. Banyak komitmen, ada family commitment. Mungkin time tu kita ada cucu, ada cicit. So obviously kita nak spend time focusing and talking to them. Spending time with your loved ones. Alright, setelah sekian lama bekerja untuk sara hidup family anda. Untuk kita faham topik pada malam ini, iaitu pelaburan yang sesuai untuk persaraan, kita kena tahu beberapa perkara. Yang pertama, anda kena tahu bila ataupun berapa tempoh yang anda ada sebelum anda kena pencen ataupun sebelum anda nak pencen. So for example, anda baru umur 30 tahun dan anda nak pencen lagi 20 tahun misalnya. Anda nak kerja sampai umur 50 tahun. So anda ada 20 tahun. So itu yang kita nak. Berapa lama lagi anda akan pencen? That's the first one. Because benda tu yang akan menentukan pelaburan apa yang sesuai untuk diri kita. So kalau pendek sangat, contohnya kita ni dah umur 48 tahun, kita nak bersara umur 55. So kita hanya ada lagi 7 tahun. 7 tahun? Yes. So benda tu penting. Because the time horizon then akan menentukan apakah pelaburan yang sesuai untuk diri kita. Dan risiko yang kita boleh ambil. Itu yang pertama. Tempoh masa sebelum anda bersara. Yang kedua, anda kena tahu juga berapa jumlah yang anda perlukan. Sebab obviously, benda ni sangat penting. Ramai orang nak bersara tetapi mereka tidak tahu berapa banyak duit yang mereka perlukan. Itu masalah juga. Problem. Dan anda akan shoot for nothing. So jadilah, you nak bersara, nak ada berapa? Oh, saya nak ada 3 juta. 3 juta. 3 juta. Mana datang 3 juta? Petik. Main petik je. 3 juta. So you want to understand how much do you need. Apabila anda faham berapa banyak duit yang anda perlukan, then you can set a target, set a goal. Set a goal. So contohnya lah, saya bagi contoh. Umur saya 30 tahun, saya nak bersara umur 50 tahun. Saya perlukan at least income ataupun pendapatan sebanyak RM10,000. So you want to write that down, RM10,000. Ini yang kedua, amount. Berapa duit yang anda perlukan. So anggaran sahaja, saya perlukan RM10,000 dulu. So saya ada lagi 20 tahun sebelum saya pencen dan saya ada RM10,000 setiap bulan ketika saya pencen nanti. So now you have a figure RM10,000. Anda pun tahu berapa tempoh sebelum anda pencen, iaitu 20 tahun. Ketiga, next, apa yang anda perlu tahu? Anda perlu tahu apakah mekanisme pelaburan anda selepas anda pencen nanti. Maksudnya duit-duit anda ni, anda nak dapat daripada mana? Adakah anda dapat daripada royalty, jual buku kan? Oh, tiba-tiba datang buku kan? Doesn't really matter. Sebab kita ada banyak orang-orang, especially orang-orang yang, for example like Robert Kiyosaki, Brian Tracy, kan? All these people, mereka adalah penulis buku dan mereka tulis banyak gila buku. Dan apabila mereka tulis banyak gila buku, apa yang mereka dapat? Mereka dapat royalties. Setiap kali mereka jual buku itu, mereka dapat sebahagian keuntungan daripada buku yang dijual. Contohnya macam Brian Tracy ada beratus buku
Dan setiap satu buku memberi beliau royalties ataupun income. Walaupun Brian Tracy ni dah tua. Okay? Dah 70-an, 80-an. Sama juga dengan Robert Kiyosaki. So, itu yang saya maksudkan instrumen pelaburan. Maksudnya, income anda dapat daripada apa? Okay, kalau saya nak cerita ataupun kongsikan kepada anda di Malaysia ini, normally, apakah instrumen yang kita gunakan? Normally, instrumen yang kita gunakan ialah EPF. So, EPF itu adalah salah satu mekanisme ataupun mekanisme instrumen untuk anda dapat income setiap bulan. Betul? So, let's say anda gunakan EPF. So, anda kena tahu EPF ini berapa return yang anda dapat. So, let's take, on average, it's about 5%. So, 5% itu adalah return anda. So, anda kena tahu return. Tempat pelaburan tu dan return yang anda boleh dapat. Okay, so sekarang ni kita dah ada berapa maklumat dah? Kita dah ada 3 maklumat penting. 3 maklumat yang sangat-sangat penting. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap anda dapat belajar sesuatu benda yang baru. Jika anda nak tengok the whole version, video penuh, pergi dekat dalam ruangan description untuk klik pada link. Link untuk join ke dalam group Ask Dr. Adam, di mana anda boleh tengok the whole version inside there. Itu saja daripada saya. What do you guys think? Alright, nyatakan pandangan anda dalam ruangan komen. I will see you in my next video.